Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk perjumpaan kali ini, kita akan membincangkan tentang penggunaan external interrupt dalam Arduino Uno. Jom kita mulakan. Okey, jadi kita hari ini nak bincangkan pasal penggunaan external interrupt dalam Arduino Uno. Tapi sebelum kita pergi kepada external interrupt tu, kita nak kena bincangkan dulu penggunaan input yang biasa digunakan lah oleh pelajar-pelajar ni. Kalau yang baru mula belajar untuk Arduino Uno ni, newbies ni, dia akan pakai teknik polling. So kita akan tengok apa masalah teknik polling dulu, lepas tu baru kita pergi kepada external interrupt. Jadi pada kita punya visualizer ni, kita ada nampak ada dua hardware. Pertama saya tarik kita punya pin ni, push button ni, satu kepada ground. Ni kepada ground ni, orange ni. Satu lagi hijau ni pergi kepada pin number 2. Atau pin pada nombor 2, maker Uno. Lepas tu LED ni saya wiringkan ground dan juga kepada pin number 13 lah. Dalam keadaan LED ni kita panggil sebagai current sourcing. Maksudnya kita kena bagi supply, LED ni hidup. Manakala untuk push button ni pula, kita panggil sebagai current sinking lah. Maksudnya kita kena tekan dan dia akan bagi ground. So ni current sinking ataupun dalam istilah elektronik biasa kita panggil sebagai input pull up ataupun sebagai active low. Jadi kita nak tulis program dulu, basic programming untuk dia punya proses dia adalah bila saya tak tekan, LED pada maker Uno ni akan blinking selang masa 1 saat. Kalau saya tekan push button ni, lampu merah ni akan menyala selama 0.5 saat. Lepas tu bila saya lepas dia mati lah. Bila saya tekan dia menyala. Jadi kita nak declare kita punya input dulu. Sebelum tu kita nak declare variable kita. Variable kita pada 13 dan juga pada 7 lah. Saya suka nombor 7. Dan nombor tu takkan berubah. Bila nombor tak berubah, dalam data type kita boleh declare sebagai constant. Const integer LED biru sama dengan 7, LED merah sama dengan 13 semicolon. Okey. Lepas tu kita nak declare kita punya pin pada LED kita, pin mode pada pin LED biru, sebagai output. Dan juga pin mode pada LED merah sebagai output juga. Lepas tu kita nak declare kita punya input, pin mode number 2, input underscore pull up. Kenapa saya tak declare nombor 2 tu sebagai variable dekat belah atas? Sebab saya nak baca dia kat bawah ni. Sebab kita nak baca tu, kita akan pakai digital read, nak kena simpan dekat variable. So integer PB sama dengan digital read pada pin nombor 2. Semicolon. Dan dia adalah active low. Maksudnya saya tak tekan dia adalah high. Jadi kalau high, if PB sama dengan high, maksudnya tak tekan ni, tak tekan. Kita nak buat dia blinking. Digital right, LED biru, high. Delay selama 1 saat. Lepas tu kita just copy and paste. Kita nak jadikan dia sebagai low. Kalau saya tekan, if PB sama dengan 0, saya akan bagi tahu yang LED merah, digital right. LED merah adalah high selama 0.5 saat. Delay 500. Tapi ada satu benda yang saya nak kena beritahu. Bila saya tekan push button, LED merah menyala. Bila masa dia mati. Bila masa dia mati, bila saya lepaskan lah. So, bila saya lepaskan, dekat atas ni, kita akan beritahu dia bila lepaskan, tolong matikan LED warna merah tu. Dan buat blinking ni. Jadi, kita pun upload program kita. Jadi, tuan-tuan dan puan, kita dah buat program di mana kalau kita tak tekan push button ni, dia akan matikan LED merah, memang sepatutnya mati by default. Dan dia akan blinkingkan LED biru pada pin nombor 7 dengan selang masa 1 saat. 1 saat on, 1 saat off. Manakala kalau kita tekan pula, dia akan onkan LED merah kita yang dekat warna merah ni selama 0.5 saat. Jadi kita boleh tengok hasil dia sebentar lagi. Dia tengah compile, uploading. Okey, selesai. Saya nak maklumkan bahawa kalau boleh jangan tengok langsung LED bawah ni sebab LED bawah ni kita setting sebagai input. Dia ni memang dah sedia ada LED. Sebab tu bila LED jenis active low tak tekan dapat 1.
So sebab tu dia dapat power ni. So jangan tengok LED ni tolong. Jadi kalau kita nampak sekarang LED pada pin nombor 7 tengah blinking. Kalau saya tekan dan lepas, press and release push button saya tekan sekarang, tak hidup. Tekan sekali lagi, tak hidup. Lagi, tak hidup. Tak hidup. Tak hidup. Tak hidup. Tak hidup. Tak hidup panjang. Kalau saya tekan dan tak lepaskan, press and hold. Baru masuk. Saya lepas, mati lah. Saya tekan, tak masuk. Tak masuk. Saya press and hold, baru dia masuk. Jadi saya nak terangkan apa masalah dia ni. Masalahnya adalah bila saya tak tekan, lampu ni menyala sama satu saat. Maksud ni adalah nyala lampu satu saat dan nyala lampu. Lepas tu jangan buat apa-apa selama satu saat. Lepas tu matikan lampu. Jangan buat apa-apa selama satu saat. So dia tak buat apa-apa tu selama 2 saat sebenarnya. Jadi kalau saya tekan, maksudnya saya nak ubah status daripada 1 kepada 0. Siapa yang tekan baca? Kat belah atas ni. Masa tu dia tengah buat nyalakan lampu. Mana dia baca atas ni? Dia tak baca. Dia lepas hidupkan, matikan. Yang ini dia tak buat. Lepas tu dia pusing. Pusing naik balik kat loop ni. Baru dia baca. Jadi kalau awak tekan kebetulan masa tu dia tengah naik dia nak baca. Masa tu baru berubah. Jadi kenapa saya press and hold dia boleh baca? Sebab press and hold. Lepas habis ni, dia akan naik. Dia naik, dia baca. Kebetulan masa tu saya tengah tekan. Jadi dia tukar daripada 1 kepada 0. So dia pun pergi bawah ni, sekarang tengah kosong tak nak buat ni Dia pun hidupkan lampu merah. So ini masalahnya kalau kita pakai teknik polling. Teknik polling boleh digunakan tapi kena pastikan bila kita nak looping sentiasa tu nak baca tu, maksudnya kita nak baca push button ni, kita kalau boleh elakkan penggunaan delay ni. Kurangkan ataupun kalau boleh elakkan terus. Kita pakai logical statement. Jadi sebab itulah kita akan beralih daripada teknik polling kepada teknik interrupt. Jadi nak gunakan interrupt ni, saya biasa ajar student kita ni tak payah nak hafal. Kita check kepada browser. Sekarang sebut semua benda ni sekarang tengah di-share. So kita pergi pada browser, kita nak pakai interrupt. So kita type interrupt, R-U-P-T, ada double R, R-U-P-T, Arduino. Ni ada attach interrupt. Ni Arduino reference. So sekarang ni kita nak pakai interrupt. Kalau kita baca sini, penggunaan interrupt ni, dia masalahnya adalah, ni ada masalah pula. Kalau kita baca sini, Arduino Uno, dia boleh ada 2 pin je. Pin 2, pin 3. Jadi itu je masalahnya. Banyak-banyak pin 20 pin ni, ada 2 pin yang boleh guna. Kalau kita pakai Mega, kita ada 6 pin. 2, 3, 18, 19, 20, 21. Board-board lain ni saya tak pernah guna. Lepas tu, bila kita nak pakai interrupt, dia ada pantang larang dia. Pantang larang dia kita kena patuhi . Jadi dia ada cerita pasal dalam ni, tapi saya ada buat beberapa kesimpulan di sini. Okay. So antara ciri-ciri interrupt service routine. Bila cakap service routine, bila cakap routine, dia merujuk kepada subroutine ataupun kita kadang panggil dia sebagai function. Bila kita sebut subroutine, ada subroutine tu yang kita tak hantar dan tak terima. Maksudnya void, nama void. Contoh void, clip void. Ini biasa kita buat. Maksudnya kita tak hantar data, kita tak terima data. Ada masa kita hantar. Contoh void, clip, kurungan tu ada integer nombor. Dalam tu kurungan tu ada data type. Maksudnya tu kita nak terima sesuatu. Kita nak terima sesuatu daripada orang. Orang ada hantar, kita nak terima. Ataupun kalau kita nak hantar sesuatu. Hantar sesuatu, depan tu bukan void. Depan tu integer, clip, kurungan, tutup kurungan. Depan tu ada integer. Maksudnya kita nak hantar sesuatu kepada orang. Ataupun kita boleh guna dua-dua sekali. Integer, clip, dalam tu ada integer nombor. Itu pun kita terima dan juga kita hantar. Tapi dalam interrupt service routine, ISR, kita tak boleh buat benda-benda tu. Kita cuma boleh void, clip void sahaja. Sebab dia kata tak boleh menerima parameter dan tidak seharusnya memulangkan parameter. Itu benda yang pertama. Kedua, dia sependek dan seringkas yang mungkin. Saya biasanya gunakan dalam bentuk flag. Flag ni pada istilah saya adalah, saya beritahu dia sama ada nak high ke nak low. 1 ke 0. Itu dua je status saya selalu gunakan. Selain daripada tu, dia ada lenggahan mili dan delay tak boleh guna. Memang tak boleh guna langsung. Lepas tu, dia ISR ni biasanya kita nak gunakan untuk ubah data type jenis global. Kalau awal tak local variable, memang tak boleh baca lah. Kalau kita ubah kepada global variable, maksudnya dia ke atas sekali tadi tu. Dan atau cara utama akan membaca variable yang global tu lah.
Jadi dia akan baca status dia. Untuk memastikan variable yang dikongsi bersama ISR dan atau cara utama diupdate dengan betul, gunakan volatile pada data type. Volatile ni kita guna di awal data type. Contoh volatile integer, suatu number variable lah. Nanti kita akan tunjukkan. Dan last sekali tak boleh gunakan serial print lah. Sebab serial print ni sebenarnya makan masa ni. Jadi kita kena elakkan guna benda-benda ni semua. Ini antara pantang larang bila kita gunakan external interrupt. Jadi kalau kita pergi kepada kita punya programming semula, sebelum tu saya lupa nak tunjuk tadi. Dekat sini dia punya syntax. Syntax bagi interrupt. Syntax bagi interrupt sini ada beberapa, ada 3 lah. Saya biasa gunakan yang atas ni. Attach interrupt, digital pin to interrupt. Yang pin ni kalau kita pakai Arduino Uno ada 2 je. Sama ada pin 2 ataupun pin 3. Pertama. Kedua, ISR ni pula nama subroutine yang kita nak gunakan. Dan nama ni terpulang pada programmer. Nak nama click boleh, nama Ali boleh, nama jalan-jalan boleh, nama forward boleh. Tak kisah. Last sekali mode. Mode ni memang kita boleh ubah lah. Mode ni ada dia punya setting lah. Kalau kita tengok bawah ni, ini antara mode. Ada 4 mode. Ada 4 mode. Low. Trigger the interrupt whenever the pin is low. Maknanya kalau bila tekan low je, dia terus trigger. Trigger tu maksudnya dia terus lompat kepada subroutine ISR tu. Okay. Change daripada 0 ke 1, 1 ke 0, dia akan lompat. Kalau ni rising, dia akan ubah daripada 0 ke 1, low to high. Kalau falling, dia akan ubah from high to low. Kita punya setting input adalah daripada 1 ke 0 sebab kita gunakan input pull up. Jadi kita nak boleh guna low pun boleh, guna falling pun boleh. Saya suka guna falling lah. Sebab falling ni bila kita tekan falling je, dia akan ubah. Kalau low ni kita tekan dia terubah. Falling ni dia kena tunggu kosong tu. Tunggu kosong betul. Jadi dia punya sinteks bawah ni dia ada bagi contoh. Kita tengok contoh dia sekejap sebelum kita pergi kepada program kita. Nampak ni dia kata volatile. Sebab dia nak gunakan variable nama state ni dalam dia punya ISR. Lepas tu dalam setup dia, kita letak attach interrupt ni dalam setup. Dalam setup, attach interrupt. Interrupt pin adalah nombor 2. Nama blink ni nombor ISR dia. Kalau kita tengok dalam program subroutine ni ada loop, ada blink. Ni ISR dia. Change, dipakai 0110. Kita tak nak pakai ni. Sebab kita punya input setting pada falling. Jadi kita dah boleh guna lah. Sekarang ni kita nak lompat kepada kita punya program. Kita nak modify sikit program kita ni. Jadi saya kata tadi kita nak kena letak volatile. Volatile integer. Katalah sini flag. Sama dengan 0. Semicolon. Saya bagi bendera flag sama dengan 0. Nilai asal dia 0. Jadi kita nak kena type sini attach interrupt. Buka tutup kurungan semicolon. Depan ni nama tadi interrupt pin. Saya tak berapa ingat. Biasa saya copy paste je. Ni lah. Digital pin to interrupt. Copy. Paste sini. Buka kurungan. Kita punya pada nama 2 lah. Lepas tu kita nak bagi nama kita punya ISR ni. Katalah status. Flag. Koma. Mode kita adalah falling. Falling. Falling tadi besar atau kecil? Tak ingat lah. Aku besar. Kena ikut tu. Tu. Dia jadi warna biru. Okey. Lepas tu. Kita nak kena buat kita punya ISR. ISR kita dekat bawah ni. Void. Paste. Buka tutup kurungan. Sebab kita tak boleh hantar dan juga tak boleh terima. Saya akan beritahu kalau masuk ISR, kita tukar flag daripada nilai 0 kepada 1. Ini je. Ini je kerja dia. Kat belah dalam loop ni pula, saya dah tak payah baca lagi push button. Sebab apa? Push button dibaca oleh interrupt. Jadi kita boleh fokus terus. Kalau saya beritahu sini, kalau tak tekan, menyala. Tapi tak tekan ni bukan PB yang kawal sekarang ni. Tapi flag. Dan nilai flag awal adalah 0. Bila tak tekan. Bila flag adalah 1, dia akan masuk ke sini lah. Jadi kalau kita tak tekan, flag 0, dia akan blinking warna biru ni. Kalau saya tekan flag, dia akan masuk pada merah. Tapi kena ingat, flag ni, bila ada 1, siapa yang jadikan dia 0? Tak ada siapa. Jadi sepatutnya, macam tadilah.
Saya kena tukar sini dalam ni bila saya tak tekan flag. Oh sorry. Bila dah habis kerja. Sekarang ni flag satu ni dah nyalakan lampu merah. Bila dia dah habis kerja, sila kosongkan balik nilai flag. Jadi interrupt kita dah siap. Kita dah boleh start upload. Apa yang saya dah buat, saya dah declare variable saya sebagai volatile sebab saya nak gunakan dalam ISR. Saya dalam setup saya dah declare interrupt pin kita pada pin nama 2. Nama flag, nama kita punya subroutine kita status flag dalam keadaan mode falling. Lepas tu kalau saya tak tekan, dia akan klik-klik. Kalau saya tekan, flag akan berubah daripada 0 kepada 1. Dia akan nyalakan lampu merah. Lepas habis buat kerja, reset balik nilai flag. Okey, sekarang kita punya dah siap uploading. Okey, lampu tengah berkelip selang masa 1 saat. Saya tekan push button ni dan saya lepas. Nampak dia menyala. Saya tekan sekali lagi. Nampak, nyala. Walaupun lambat ke, dia kan tetap buat juga. Sebab dia dah ingat dalam tu. Tu. Jadi setiap kali saya tekan, dia mesti buat. Jadi ini kelebihan interrupt. Jadi saya tak perlu press and hold. Okay. Jadi ni je lah kerja dia. Ni je kerja interrupt. Bayangkan bila dalam ni, awak boleh buat bermacam-macam program. Bila dia, bila ada sesuatu benda yang detect lah. Jadi kita tak payah nak buat polling. Kalau kita buat polling, masalah tadi tu lah. Masalah buat polling adalah dari segi refresh rate, jangan guna delay. Lepas tu, kebaikan polling adalah semua pin kita boleh jadikan sebagai polling. Sebab tu kita suka pakai pin, kita setting teknik polling. Tapi dari segi kelemahan dia itulah, kita nak kena kurangkan delay. Kalau kita ada banyak delay, masa tu kita tekan, dia takkan baca. Masalah interrupt pula, interrupt ni kalau kita tekan, dia akan terus baca. Masalahnya, dia kurang pin pula. Dia ada 2 pin je pada Arduino Uno. Jadi kena give and take lah. Masa kita nak buat design projek tu, kita nak kena tengok berbanyak input yang penting untuk kita gunakan untuk update sistem tu. Jadi saya rasa sampai tu saja pembelajaran kita untuk external interrupt. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan buat pembelajaran pasal LCD dan ada beberapa sensor lah. Sensor yang kita mungkin gunakan, sensor jenis I2C. Jadi kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jumpa lagi.